Okey, kita sambung Kita sambung sekali lagi dengan live tadi. Seperti mana yang anda sedia maklum, kita telah diganggu berulang kali Saya pun tak tahu nak pakai telefon apa lagi dah. Pelbagai bentuk kaedah kita gunakan untuk mengelakkan daripada gangguan-gangguan pihak-pihak yang meracau ni. Namun ada je gangguan yang berlaku sepanjang kita live. Jadi ada kita dah ulas tadi, kita tak delete kita punya live yang pertama tadi. Ini merupakan sambungan kepada live kita yang pertama tadi. Silakan kepada soalan-soalan ni. Okey Datuk. Anggota Majlis Tertinggi UMNO Datuk Fuad Zakashi memaklumkan kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin bahawa bahawa UMNO akan menyingkir Perikatan Nasional pada Pilihan Raya Umum kelak. Okey, memetik wawancara Fuad bersama dengan Indonesia Insight, Fuad berkata ia merupakan rahsia terbuka bahawa UMNO akan meninggalkan PN setelah 118 daripada 147 bahagian membuat keputusan itu. Okey, untuk makluman Datuk, Tan Sri Muhyiddin telah memberi tarikh akhir 1 Mac untuk UMNO membuat keputusan. Minta komen sikit Datuk. Siapa Muhyiddin parti kecil nak bagi tarikh akhir kepada UMNO? Betul. Siapa dia? Takkan tak faham bahasa lagi. UMNO tak nak kerjasama dengan engkau. So terima je lah hakikat. So apasal nak tunggu UMNO bagi keputusan lagi? Apasal nak bagi kata dua pada UMNO? Dia siapa? Dia Perdana Menteri yang dah hilang kuasa. Level dia dengan Mahathir sama je. So tidak ada sebab kenapa dia nak kena bagi kata dua pada UMNO. UMNO have already decided. MT UMNO already decided. UMNO division level also already decided. 118 from 191 refuse to work together with PPBM during the next election. That's it. Full stop. No such negotiation. No more negotiation. Kalau dia nak negotiate, dia letak jawatan bagi UMNO jadi Perdana Menteri. Dia nak follow belakang, boleh, tak ada masalah. Tapi dia kena ukur baju kat badan dia lah. Sebagai parti yang hanya ada sekian jumlah ni, janganlah nak demand lebih-lebih. Let's majority rules. Dan negeri lain dan memang dah tak ada, dah buat pengumuman. Apa bodoh sangat ke? Kita dah buat pengumuman tidak akan bekerjasama dengan PPBM. UMNO dah buat pengumuman. That's it. Tapi bersatu dia masih lagi cuba. Ya, sebab dia tak yakin dia boleh memenangi sebarang kursi. Kalau dia yakin, dia tidak mengharap UMNO ataupun mengharap ihsan daripada UMNO untuk meneruskan kerjasama. Betul tak? Sebab dia tahu kalau UMNO tidak bersama dengan mereka, mereka akan dikuburkan dalam pilihan raya umum yang akan datang. So janganlah sembang lebat sangat macam Mak Faizal tu kan. Sembang lebat, kata masa UMNO sudah berakhir. Lepas tu hari ni merayu pula supaya UMNO kekal dengan PPBM. Kalau kau rasa zaman UMNO sudah berakhir, tak payahlah merayu lagi. Go on your own. Go with us. Leave us alone. Biar kita bersama dengan rakan-rakan komponen BN kalau mereka masih nak bersama. Kalau ada rakan komponen BN yang nak bersama dengan Perikatan Nasional, silakan. Tak ada masalah. Sebab hari ini kita begitu yakin bahawa rakyat sudah boleh membuat penilaian. Dan saya yakin rakyat hari ini sudah jelas dan tidak lagi perlu melihat lagi negara ini dihancurkan oleh puak-puak Pakatan Harapan dan Pakatan Harapan 2.0 ni. Rakyat dah bulatkan tekad dan mereka dah ready. Pilihan raya akan datang memang nak kerjakan Perikatan Nasional baik. Begitu juga dengan Pakatan Harapan baik. They are ready to bring back BN as the leader of this country. So
Tunggu je. Okey. Ya Datuk, sementara Dia orang ni kalau boleh hari ni dia orang nak play raya. Okey, sementara itu Datuk, Puan Zakashi juga ada juga berkata tindakan Setiausaha Agung UMNO Datuk Ahmad Zahran menghantar surat kepada Yang di-Pertuan Agong memohon perkenan supaya Dewan Rakyat bersidang terbukti bukan satu perderhakaan. Memanglah surat yang Ahmad Maslan hantar untuk minta supaya Parlimen bersidang tu, tuanku pun dah kata dalam tempoh darurat Parlimen boleh bersidang. Sebab banyak juga negara lain yang buat darurat, tapi mereka ni presidennya ataupun Perdana Menterinya tidak kehilangan majoriti di Parlimen. Jadi mereka tidak menggantung. Berbeza dengan Malaysia. Malaysia ni buat darurat sebab Perdana Menteri hilang majoriti di Parlimen. Itu sebabnya digantung Parlimen, supaya perkara ni tak payah dibawa ke Parlimen dan kehilangan majoriti ini dapat disahkan di dalam sidang Parlimen. Yang itu yang sebenarnya menyebabkan kita hari ini terpaksa berhadapan dengan darurat Medan. Bukan darurat COVID, darurat Medan. Medan yang darurat sebenarnya. Itu hakikatnya. Okey Datuk. Okey. Seperti yang dikatakan yang semalam juga dengan nasihat Perdana Menteri ya. Okey. Jika Perdana Menteri masih main masa lagi untuk memanggil sidang Parlimen, apa yang ahli Parlimen boleh buat? Macam mana? Okey, sekarang atas nasihat Perdana Menteri, maka sidang Parlimen akan dijalankan Tapi andai kata Tan Sri Muhyiddin Yassin masih memain masa untuk melewatkan persidangan Dewan Rakyat ni, macam mana nak overcome benda ni tu? Ya, sekarang ni semuanya atas kebawah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Kalau Agong kata sidang Parlimen bulan 3, maka bulan 3 lah. Tak perlu pun tunggu nasihat daripada Perdana Menteri yang dah hilang majoriti. Tak ada masalah. Okey. Sementara itu Datuk, MIC berkata dia akan berbincang dengan Barisan Nasional sama ada akan mempertahankan atau menamakan kerjasama dengan Perikatan Nasional bagi menghadapi pilihan raya umum yang ke-15. Apa signifikan MIC dalam BN itu? Apa signifikannya lah kau tanya soalan macam nak ngalau MIC pula. Bukan, maksud saya apa ni? Apalah ni. MIC is part of our brother. Dia dalam Barisan Nasional. Janganlah keluar ayat macam tu. Signifikan MIC apa benda semua ni. Kan? Seolah-olah macam MIC tak relevan pula bagi kau. Bukan, soalan benda juga. Tak betul. Tanya soalan tu betul. Jangan tanya soalan macam Ahmad Faisal. Kan? Kena steady sikit. It's not easy to have a friend during our struggle period. It's not easy. And MIC, MCA have been with us. They are definitely not like gerakan. Tak gerak, tak makan. Itu yang sampah-sampah masyarakat macam ni yang dikutip oleh Perikatan Nasional. Kan? Mereka-mereka yang tak ada value. Tapi orang yang ada value macam MIC, MCA, they are still with Barisan Nasional. Walaupun kita susah, walaupun kita kalah, mereka tetap bersama. Walaupun Cameron Highland kita ambil kursi MIC, MIC masih lagi tetap bersama. Dan kita mendoakan semoga MIC dan MCA terus bersama dengan kita. Jangan sampai ada jawatan berubah hati. Harap-harap tidak, insyaAllah. Okey, sementara itu Datuk, Datuk Abdul Hadi Awang hari ini berkata PAS tidak boleh bersendirian dengan menganggap kumpulannya sahaja yang mahu menegakkan Islam tanpa disertai oleh kumpulan-kumpulan lain dalam kalangan umat Islam. Okey, ia terbit ketika hubungan membabitkan UMNO dan Bersatu masih terus dilanda kemelut dan belum menampak tanda akan berakhir. Tak komen sikit tu. Belum apa? Kemelut dan
yang hubungan antara UMNO dan Bersatu masih terus gelanda ke mulut dan belum menampakkan tanda berakhir atau berakhir. So PAS ni masih lagi mengharapkan UMNO dengan Bersatu akan bersama. Jangan bazir masa lah. Itu je jawapan saya. Jangan bazir masa. Tanya diri sendiri, sanggup tak PAS terima PAN sebagai rakan di dalam satu pasukan? Kalau PAS boleh terima PAN sebagai rakan dalam satu pasukan, then mereka boleh minta UMNO terima PPBM sebagai rakan dalam satu pasukan. Kan? Dan saya yakin PAS pun tak boleh terima rakan-rakan yang tikam kawan daripada belakang, rakan-rakan yang mengkhianati rakan seperjuangan, yang keluar pada parti. Saya yakin PAS tak boleh terima apa yang dilakukan oleh PAN, dan dalam masa yang sama UMNO juga tak boleh terima apa yang telah PPBM lakukan kepada UMNO. Okey, Datuk. Harapan Datuk ni harapan saya bukan Pakatan Harapan, itu je yang pasti. Bukan maksud saya, harapan Datuk dengan hubungan UMNO dan apa harapan Datuk? Harapan saya secara ikhlas, saya mengharapkan PAS sedar siapa yang boleh membawa dia memenangi lebih banyak kerusi. Kan? Kalau dia sedar, insya-Allah dia akan kembali kepada suami lama. Kalau dia tak sedar, biarlah dia berserorok dengan suami baru. Kurang tapak tangan Stadium Merdeka kita tandahkan. Okey Dok, ini ada maklumat terbaru. Desas-desus mengatakan Kerajaan Pakatan Harapan Negeri Sembilan mula goyak diakibatkan antara Exco dan ada Pakatan Harapan Negeri Sembilan tidak bersatu diangkat usul Kerajaan Negeri Sembilan. Desas-desus juga mengatakan ada antara Exco, Kerajaan Negeri dan Parti Amanah Negara PAN sudah mempunyai niat meninggalkan PAN atas sebab tak puas hati ni lah kan. Datuk ada maklumat tentang perkara ni ke? Dia bukan pasal tak puas hati. Kau tahulah bila Parlimen nak bersidang, maknanya pemimpin-pemimpin daripada PAN, pemimpin-pemimpin daripada PKR yang tak kuat iman ini sudah hampir berjaya dibeli oleh Azmin Ali. Jadi kalau ianya boleh menambah kerusi Perikatan Nasional di peringkat pusat, ada kemungkinan juga yang mengikut sama terdiri daripada mereka-mereka yang menjadi adun di peringkat negeri. Dan ini menyebabkan mungkin boleh berlaku perubahan kerajaan negeri. Kalau dah orang PAN dah menyertai Perikatan Nasional, maka tak mustahil Perikatan Nasional akan mengambil alih kerajaan negeri. Tapi tahu je lah, ambil kerana ni. So, inilah value. Kan? Itu sebab Perdana Menteri yang lama, Mahathir Mohamad, dan Perdana Menteri yang baru, Muhyiddin Yassin, tidak akan sesekali mengumbal Akta Lompat Parti. Sebab dia hanya parti kecil yang tidak diterima oleh rakyat dalam pilihan raya lepas. Hanya mendapat sedikit sokongan daripada rakyat. Jadi cara dia nak mengekalkan kedudukan dia sebagai parti yang menjadi Perdana Menteri punya parti, maka dia perlu mencuri daripada parti lain. Dan bila mencuri daripada parti lain, dia tak bolehlah gubal Akta Lompat Parti yang akan menyekat orang lain daripada melompat kepada parti dia, yang membawa kepada parti dia menjadi lebih besar. Jadi kalau ini berterusan berlaku, beli-membeli ni tu, apa kesudahan daripada negara tu? Kalau macam ni lah, Jahanam. Bukan setakat Jahanam bagi negara. Kan? Siapa yang menyertai kerajaan macam ni rupa dia pun Jahanam. UMNO sebelum ni dengan PAS cukup kuat kedudukan dia. Tetapi apa jadi pada UMNO hari ni? UMNO hari ini merosot sokongan dia berbanding dengan sebelum ni. Sebab apa? Sebab
kita sudah terpalit kerana kita bekerjasama dengan PPBM hari ini di dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Ya, ada soalan lain? Okey tu. Kita tengok tu UMNO dalam Facebook semalam pun banyak soalan kan. Yang aku tanya apa soalan nak di ni. Okey. Betul. UMNO, PPBM, PAS nampaknya tengah buat persediaan untuk pilihan raya tu. Ni ada orang tanya ni. PAS boleh terima gerakan tetapi kenapa tak boleh terima PAN? Sebab mereka ni penyatuan ummah. Penyatuan ummah, penyatuan ummah. Dia nak penyatuan ummah. Maka ummah yang daripada gerakan boleh. Daripada PAN tak boleh. Inilah penyatuan ummah. Faham okey. Itulah dia. Itu sebabnya kita minta supaya kawan-kawan daripada PAS ni buatlah keputusan. Kan? Nak main satu kolam ke nak main dua kolam? Pilih. Kan? Sampai bila? Selama hari ni saya cukup menghormati kepimpinan PAS ni. Sebagai sebuah wadah perjuangan Islam yang matlamat dia walaupun Sabah Sarawak ni kecil, dia tetap nak bertanding sebab niat dia dakwah. Tapi hari ni banyak dah berubah lah. So kita haraplah ahli-ahli kaum PAS ni tegur sikit lah kepimpinan PAN. Kembalilah kepada perjuangan asal. Kena ingat ramai orang rakyat Malaysia ni bersama PAS kerana Islam. Kan? Kalau mereka tengok makin hari makin jauh daripada Islam, dia orang akan berfikir, bila dia orang berfikir nanti PAS jadi parti macam PPBM, amat menyedihkan lah. Amat menyedihkan. So I have no rights to advise you guys, but fikirlah demi parti yang ditubuhkan oleh Datuk Asri muda ni. Fikirlah. Anwar Ibrahim tak boleh kerjasama dengan Azmin Ali, boleh pula kan. Jadi lama-lama orang pun cakap macam mana PAS ni kan, double standard. Ini nanti menyebabkan orang makin lama makin jauh daripada perjuangan dan dakwah PAS kan. Lepas tu rakyat hari ni ialah rakyat kena denda. Menteri PAS pun kena denda, tapi Menteri PAS kena 1,000, rakyat kena lebih. Adil lah kan. Sampai kan main badminton pun rakyat pertikaikan PAS hari ni tau kan. Rakyat boleh main single. Nak buat macam mana? Kerajaan bodoh kan. Rakyat boleh main single, tapi Menteri Besar PAS Kedah boleh main double. Main tunjuk kan bawah tadi tu kan. Macam mana? Jadi tunjukkanlah contoh yang baik kan. Orang duk harapkan kepimpinan ulama, tunjukkanlah contoh yang baik kan. Sebab rakyat ni daripada denda 1,000 kena 10,000. Saya nak tanya ni Menteri Besar PAS ni macam mana ni? Boleh main badminton double, boleh pula main badminton double. Kita rakyat biasa tak boleh. Dah. Nanti kita melarat. Dia tak payah cerita banyak pasal PAS ni. Biar mereka uruskan parti mereka. Okey tak? Okay. Ini ada minta daripada kalangan netizen, orang ramai ni tentang keadaan PKP sekarang ni. Walaupun dah mula boleh dibuka, banyak sektor dah hampir semua boleh buka satu-satu, tapi masa tu sampai masih lagi ke pukul 10. Kata-kata ni masa ni sekarang ni nak mula untuk mencari balik, orang kata sebuah patah-patah yang hilang. Maka dia orang permintaan 10 ni tak cukup. Kalau saya Perdana Menteri, saya akan buka ekonomi kita ni 24 jam macam dulu.
Kalau saya jadi Perdana Menteri, menangkan lambat lagi masa tu. So, senang saja. Nak cepat, tukarlah Perdana Menteri ni. Kalau misalnya orang yang boleh tukar ni yang Tuan Agong, maka pastikan suara tu sampai kepada baginda tuanku. Kan? Kalau dah satu Malaysia bising, takkanlah tuanku tak mendengar. Betul lah. Tuanku ni dia cukup mendengar denyut nadi rakyat. So kita haraplah supaya perkara ni sampai kepada baginda tuanku. Tetapi rakyat kena sampaikan. Okey. Okey, Datuk, kita ada satu soalan pada Vpop Cha. Big Box Vpop CTA Cha. Okey. Cita. Okey. Okey, soalannya Datuk, boleh atau tidak Madinah Raja mengadakan siasatan RCI terhadap kes-kes yang dibuang ke tepi oleh kerajaan PN, contohnya kes Zeti Akhtar? Zeti Akhtar ni bukan kes dia dibuang. Zeti Akhtar ni walaupun ada kedudukan yang kukuh, ada bukti yang kukuh, kan? Suaminya, anaknya ada akaun di Singapura yang menerima dana lebih 100 juta yang datangnya daripada 1MDB dibayar kepada Petronas Saudi, Petronas Saudi arahkan supaya pembayaran 700 juta US dollar diberikan kepada anak syarikat dia, Good Star Limited. Dan daripada anak syarikat Petronas Saudi, iaitu sebuah syarikat yang mengadakan usaha sama dengan 1MDB, tiba-tiba nama syarikat itu ditukar menjadi hak milik Lau Tek Jo ataupun Jolo. Okey. Jadi akhirnya rupa-rupanya yang bersekongkol dengan Jolo ini ialah Governor Bank Negara. Ada bukti jelas lagi bersuluh. Governor Bank Negara juga yang telah memberikan kelulusan duit yang kononnya datang daripada Putera Raja Arab Saudi, datang daripada Kementerian Kewangan, dibawa masuk ke Malaysia. Siapa yang luluskan dia? Governor Bank Negara. Yang peliknya, bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib didakwa di mahkamah kerana duit yang telah pun diluluskan oleh Governor Bank Negara untuk dibawa masuk ke Malaysia, dimasukkan ke dalam akaun yang dicadangkan oleh Zeti Akhtar Aziz, iaitu akaun amanah atas nama Datuk Seri Najib. Dan Zeti juga pihak yang telah mengarahkan supaya duit sebanyak 681 juta US dollar ini diracik-racik kecil-kecil, dimasukkan secara berperingkat ke dalam akaun Datuk Seri Najib. Dan lepas kita kalah baru kita tahu bahawa niat Zeti supaya setiap racikan itu, setiap transaksi itu, ianya membawa kepada satu pendakwaan ke atas Datuk Seri Najib. Setiap kali Datuk Seri Najib memberikan bantuan kepada mereka-mereka yang memerlukan, bantuan kepada wakil-wakil rakyat, maka setiap satu bantuan yang keluar daripada akaun Datuk Seri Najib itu ada satu pertuduhan lagi. Dan bila Datuk Seri Najib lepas pilihan raya memulangkan baki duit, setiap transaksi itu diarahkan supaya diracik-racikkan juga. Jangan dihantar semua 620 juta US dollar secara selepuk. Diracik-racikkan. Bila diracik-racikkan itu, rupanya setiap satu pertuduhan. Yang peliknya, laporan polis, laporan SPRM sudah pun diberikan kepada laporan polis, laporan SPRM telah pun diberikan, tetapi tidak ada satu tindakan diambil ke atas Zeti Akhtar Aziz. Tak ada. Yang ada yang kena Datuk Seri Najib dan kepimpinan UMNO dan DN saja. Itulah realiti dia, law of the jungle Malaysia. Ya, Datuk. Sebab dia under protection. Protection by ex-Prime Minister Mahathir Mohamad and protected by the current Prime Minister
Siapa nama dia? Lupa. Oh, Melayu kan mudah lupa. Mahathir Mohamad. Milin. Okay, Datuk, SPRM ni Datuk. Ya. Kita tengok pemimpin bertukar, tapi dia punya cara diorang menangani sesuatu kes masih sama lagi Datuk. Macam mana ni nak sedangkan dia macam ni. Macam mana dia orang nak bertindak bebas? Nama saja Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, tetapi mereka masih bertindak mengikut perintah Perdana Menteri. Kan? Kalau tak ikut perintah Perdana Menteri, lepas ni kena tukar, lepas ni kena berhenti. Betul tak? So itulah realiti dia. Okay, tak, Kau nak salahkan dia orang pun tak boleh. Kau ingat dia orang ni suka ke ikut arahan orang politik? Dia orang pun kalau boleh nak bebas. Dia orang pun kalau boleh nak kuasa lebih besar daripada orang politik. Okey Datuk. Okey, jikalau BN menjadi tunjang kerajaan semula selepas Pilihan Raya 2015, adakah orang-orang seperti Tengku Zafrul masih dapat bekerja sebagai CEO mana-mana dalam GSC? Itu kena tanya Perdana Menteri ketika itu. Kalau Perdana Menterinya Datuk Zahid, mungkin pandangan dia lain. Kalau Perdana Menterinya Datuk Najib, mungkin pandangannya lain. Betul tak? Pulang lah. Datuk yakin tak semua ahli parlimen dan DUN akan minta vaksin? Saya tak yakin. Sebab kalau dia orang ni bodoh, dia orang tak jadi ahli parlimen. Kalau dia orang ni bodoh, dia orang tak jadi adun. Betul tak? Siapa saja yang ada otak yang waras akan berhati-hati. Berhati-hati ya. Okey. Ada? Takkan tak ada banyak soalan tu. Tak ada. Nak suruh balik cepat ke? Okey, ada soalan lain? Tok, ada orang-orang mengatakan bahawa selepas rakyat 80% divaksin baru rentas sepadan dibuka. Betul ke? Selepas rakyat Divaksin. 80% maknanya dalam arti kata lain, semua rakyat dah kena vaksin baru buka sepadan lah. Baru buat sepadan. Inilah masalahnya. Menteri Keselamatan mengatakan selepas 28 tak ada lagi, kan? Maknanya orang dah boleh rentas sepadan. Tadi pula dengar Ketua Pengarah Kesihatan, dia kata 80% rakyat. 80% ni kalau kita tengok pula bacaan kenyataan yang dikeluarkan oleh YBKJ, menteri yang menyelaraskan tentang proses vaksinasi ni, dia kata jumlah keseluruhan yang bakal menerima rawatan ni lebih kurang 80%. So maknanya dalam arti kata lain, semua orang dah kena vaksin baru boleh rentas sepadan. Buatlah, teruskanlah benda ni. Teruskanlah buat kerja bodoh ni, kan? Sebab yang akan melingkup pilihan raya akan datang korang juga. Itu je aku boleh jawab. Kan? Apa lagi kita nak bagi kata-kata indah kepada angkut-angkut ayun ni? Tok, dalam media malam hari ni dia ada keluar tu tentang 5G ni, frontliner dia dibagi pada Maxis. Adakah ini budaya kroni ni masih diteruskan lagi? Komensi itu macam mana? Kalau kita tengok modus operandi Mahathir ialah mengayakan kroni dan anak-anak, kan? Modus operandi Muhyiddin, dia terbalik sikit. Anak-anak dulu, menantu dulu, baru kroni. Sama je. 2 kali 5 dengan 5 kali 2 lebih kurang sama. Jawapan dia 10 juga. Okey. Ada lagi? Okey Tok. Kalau kita tengok senario tu, PH iaitu PKR, DAP, PAN, dia lebih fokus kepada peralihan kuasa menukar Perdana Menteri saja berbanding dengan untuk menghadapi pilihan raya. Adakah PH masih belum bersedia untuk pilihan raya tu? Macam mana?
PH dia lebih fokus dia lebih fokus untuk alih kepada beralih kuasa. bukan, Kenapa? dia tak fokus pada pilihan raya. Kenapa? Itu kenapa tu? Tak dapat jawapan lagi. Ini semua orang boleh tahu. Kerana rakyat hari ini sudah bersedia untuk menguburkan PH. Dan kalau ada pun masyarakat Cina yang masih dengan DAP ni, saya boleh jaminlah tak sampai separuh daripada dulu. Dia orang pun dah kenal DAP ni cakap je lebih, sembang je lebih, tapi tak deliver kerja. Kan? Dan dari segi kestabilan ekonomi pun, kalau kita tengok apa ni, dari segi kestabilan ekonomi, jauhlah beza kestabilan ekonomi di bawah pemerintahan Barisan Nasional berbanding dengan kestabilan ekonomi di bawah kerajaan Pakatan Harapan. Lepas tu dapat pula menilai Perikatan Nasional Pakatan Harapan 2.0. Lebih kurang sama-sama kosong. Tak ada lebih-lebih sangat pun. Okey? Datuk, Abang Nam sedia bertimbang kerjasama dengan UMNO, kata Salvi Ayub, Datuk. Datuk rasa dia macam mana, Datuk? Agak ragu. Adakah UMNO akan beri jawab? Itu sebab saya beritahu orang-orang Pakatan Harapan ni dia realistik. Dia tahu bahawa dia tidak boleh menang pilihan raya akan datang. Jadi the only way ialah kerjasama dengan parti yang ada hari ini untuk membentuk kerajaan tanpa melalui proses pilihan raya. Okey. Selamat Sorry ya. Next time kita sambung. Itu realiti dia. UMNO pula, kita memang tahu dekat ground ni tunggu semboyan pilihan raya dibunyikan je. Bubar je parlimen, maka kita semua akan adakan pilihan raya. So memanglah UMNO ni nakkan pembubaran parlimen. Pakatan Harapan tak mahu pembubaran parlimen. Sebab bubar je parlimen, daripada jumlah kursi yang dia masih ada ni akan berkurangan jumlah dia. Faham tak? Yang Muhyiddin ni lagilah masalah. Kalau UMNO tak mau bersama dengan dia, dia pun bungkus dalam pilihan raya akan datang. Seorang tak nak, seorang nak dengan syarat UMNO join. Yang betul-betul nak, tak peduli apa jadi pun, kita nak parlimen dibubarkan sebaik saja selesai COVID ni, ialah UMNO. Sebab kita tahu mood dekat ground macam mana. Itu sebab saya nak tergelak bila mana ketua armada ni, Arma Ganja ke apa dia nama ni, mengatakan bahawa masa UMNO sudah berakhir. Kalaulah masa UMNO sudah berakhir, maka kenapa mereka ni cukup bimbang untuk membubarkan parlimen? Kenapa nak kena pujuk rayu UMNO supaya bersama dengan mereka dalam pilihan raya akan datang? Betul tak? Ini adalah realiti dia. Okey? Selesai? Ada soalan lain? Betul Okay. Ada yang tertinggal kat dalam list, tak ada Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.